Kalau manusia ini dia inginkan sesuatu ataupun ingin jadi sesuatu tetapi dia tidak mencapainya, ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah dia tidak benar-benar inginkannya. Itu pertama, tidak benar-benar inginkannya. Yang kedua, manusia tidak membayar harga untuk mencapai keinginan itu. Jadi begitu juga dalam perjuangan kita untuk menjadi manusia yang baik. Pertama, first thing first, perkara yang pertama dan utama ya, kita perlu kenal siapakah manusia yang baik. Itu satu. Siapa? Kita kena kenal pasti sungguh siapa yang kita nak jadi. Ya, seperti mana yang saya tegaskan tadi, pertama kita akan berkongsi ya, bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang baik. Ibadah dalam erti kata yang luas sebagai dinul Islam atau sebagai way of life itu akan diterangkan dalam kursus ini, dalam program ini, daripada ibadah asasnya, daripada ibadah sunatnya dan daripada ibadah umumnya. Bukan saja begitu, kita terangkan juga syarat-syarat bagaimana satu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincangkan tentang ikhlas, ya, suatu yang berasal daripada satu istilah yang berasal daripada perkataan khalas atau khalis. Khalas artinya tidak ada apa-apa, khalis artinya suci murni kerana Allah. Ya, bagaimana satu ibadah tu yang dikatakan suci murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita akan juga bincangkan tentang itqan, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Imam Baihaqi, bahawa Allah sayang, Allah cinta seseorang itu apabila dia melakukan satu kerja itu dengan itqan, memperelokkan kerja. Apakah ciri-ciri kerja yang elok? Yang ini ya, insya-Allah kita akan aplikasikan dalam sebuah organisasi, ya, bagaimana produktiviti, bagaimana kualiti kerja, bagaimana yang dikatakan 3E, unsur-unsur yang menyumbang kepada itqan, iaitu yang pertama kerja yang efektif, yang kedua kerja yang efisien, dan yang ketiga kerja yang berpegang pada prinsip etik ataupun etika dalam suatu kerja itu. Baik, kita akan terangkan juga dalam kursus ini ialah apakah kaedah-kaedah untuk kita jadi baik. Ya, setiap sesuatu mesti ada kaedah dia, ya. Tidak cukup kita bercita-cita, tetapi kita kena tahu manhaj ataupun jalan untuk menujunya. Jadi kita akan berbincang, kita akan berkongsi apakah tahapan ataupun tahap-tahap stages, ya, langkah-langkah yang kita perlu lalui untuk menjadi seorang yang baik. Ya, pertama, ya, kita akan bincangkan tentang hidayah, iaitu arah dalam hidup ini. Apa yang dikatakan hidayah, sudahkah kita mendapat hidayah, bagaimana pembahagian hidayah, dan apakah kepentingan hidayah dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bincangkan tentang bila ada arah, kita kata tuju, apakah tujuan hidup ini, ya, yang mana tujuan hidup kita ini bukan kita yang menentukan, tetapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, apakah tujuan hidup kita, ya, dan daripada situ kita akan bincangkan soal yang saya katakan tadi, ibadah dalam ruang lingkup yang lebih luas, dalam ruang lingkup yang insya-Allah praktikal untuk kita amalkan pada diri, pada keluarga dan pada organisasi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan hati kita, memberi rezeki untuk kita, bagi kita melalui program seminar Baiki Diri ini yang akan dijalankan secara live, ya, 4 siri sepanjang bulan Oktober nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan pertemuan kita dalam ruang ilmu ini, dan insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang kita akan kongsikan bersama ini akan menerangi jalan hidup kita, insya-Allah. Ilmu adalah jalan menuju iman, dan iman insya-Allah akan membawa kita ke syurga, tempat yang paling aman. Jadi 3 perkara ini tidak dapat dipisahkan. Pertama,
ilmu, yang kedua iman, dan yang ketiga aman, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat ataupun kita kongsikan ini akan bertambah keimanan kita, dan dengan keimanan itu kita beramal, dan dengan beramal itu kita harap dapat menggamit rahmat daripada Allah hingga dengannya kita masuk ke dalam syurga. Allahumma rzuqna. Saya ingin mengingatkan pada pertemuan awal ini, pada awalan ini, satu pesan yang pernah disampaikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau menegaskan bahawa ada kalanya diberi kelancaran, kepetahan kepada seorang penyampai, seorang da'i, bukan kerana dirinya, tetapi kerana ada seorang yang sangat ikhlas di dalam majlis, ingin mendapat hidayah daripada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala atas keikhlasan orang itu, Allah nak bagi hidayah padanya. Justru Allah memberi kelancaran dan kepetahan kepada penyampai. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, saya yang menyampaikan, para penonton ataupun pendengar yang mendengar dan menonton, sama-sama ikhlaskan hati kerana Allah. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat membantu kita mencapai maksud-maksud yang baik daripada pertemuan ini. Pada pertemuan kali ini, saya diamanahkan untuk berbincang satu tajuk, iaitu memburu ikhlas. Memburu ikhlas. Apabila kita kata memburu ikhlas adalah suatu yang sangat sukar, dan kita perlu memburunya. Bukan artinya kita pasif, tetapi kita perlu aktif dan agresif untuk memburu ikhlas. Iaitu satu sifat yang sangat bernilai, yang berharga tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menegaskan pada peringkat awal ini ialah apakah justifikasi ataupun kenapa kita perlu berbincang tajuk ini. Saya ingin tegaskan bahawa rahsia kejayaan, rahsia kebahagiaan kita terletak kepada sejauh mana kita mencapai tujuan hidup kita. Sekali lagi saya tegaskan, kejayaan kita, kebahagiaan kita bergantung penuh kepada tercapainya tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita tidak lain tidak bukan ialah beribadah kepada Allah. Itu untuk menjadi hamba kepada Allah. Jadi kita orang Islam jelas apa yang dikatakan berjaya apabila kita menjadi hamba kepada Allah dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu erti kejayaan. Tetapi saya membaca satu buku yang ditulis oleh John C. Maxwell, pakar pendidikan ataupun pakar leadership ataupun kepimpinan. Dia menegaskan bahawa ramai manusia bukan tidak boleh berjaya dalam hidup, tetapi hambatan utamanya ialah manusia tak tahu apa erti kejayaan yang sebenarnya. Apabila manusia tidak tahu apa erti kejayaan yang sebenarnya, kita akan jadi terkapa-kapa, teraba-raba untuk mencapai kejayaan itu. Dan memburu sesuatu yang tidak pasti, tidak akan menyebabkan kita menemuinya. Jadi kalau orang ramai, terkapa-kapa dan teraba-raba tentang apakah maksud kejayaan dan kebahagiaan yang sebenarnya, tetapi Islam tidak. Islam punya jawapan yang tuntas dan jelas tentang erti kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup, iaitu apabila tercapainya tujuan hidup, iaitu beribadah. Cuma ibadah ini ada syaratnya pula untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu syarat yang paling penting ialah ikhlas. Sekiranya kita tidak ikhlas, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak tercapailah maksud ibadah. Bila tak tercapai maksud ibadah, kita tidak akan mendapat kejayaan dan juga kebahagiaan dalam hidup. Pernah satu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, bagaimana keadaan amalku, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Ketika aku beramal, aku mengharapkan keridaan Allah, tetapi pada masa yang sama terselit di hatiku ingin penghargaan daripada manusia. Jadi sahabat ini bertanya, bagaimana status ataupun nilai ibadahnya, kerana apabila dia niat dia untuk beribadah tu, dia inginkan keridaan Allah, tapi pada masa yang sama dia ingin juga penghargaan daripada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Akhirnya turunlah ayat, iaitu surah Al-Kahfi, ayat-ayat yang akhir
ya, yang mana ayat itu berbunyi lebih kurang auzubillahi minasyaitonirrajim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi maksudnya ialah siapa yang mengharapkan pertemuan dia dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beribadah. Tetapi dengan amalan dan ibadah itu jangan ada syirik pun, sedikit pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jawapannya jelas bahawa amalan yang ada bercampur sedikit pun dengan syirik ataupun dengan mengharapkan penghargaan manusia ataupun penghargaan makhluk akan tertolak. Jadi inilah pentingnya kita bincang, kerana kalau kita tidak ikhlas maka amalan tertolak. Jadi bila amalan tertolak, kita akan menderita di dunia dan kita akan menderita di hari akhirat nanti. Baik, yang pertamanya saya ingin jelaskan apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas tu artinya kalau kita lihat dari segi perkataannya berasal daripada khalas dan khalis. Khalas artinya dalam bahasa Arab, maksudnya khalas, tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang tinggal. Kosong. Vacuum. Ya. Kalau kita pergi satu kenduri misalnya kata, ya, bila kita sampai lewat, tuan rumah kata, tak ada apa-apa, khalas. Artinya tak ada apa-apalah. Hidangan dah habis dan sebagainya. Itu khalas. Yang kedua ialah khalis. Khalis artinya suci murni. Ya. Jadi kalau digabungkan antara khalas dan khalis yang memberi makna kepada ikhlas, maka di dalam hati orang yang ikhlas, khalas tidak ada apa-apa, khalis suci murni, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya bila kita lihat surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas yang bermula dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad ila akhir ayat. Maka dalam surah Al-Ikhlas ini tidak ada perkataan ikhlas pun. Jadi begitulah orang yang ikhlas, tidak ada apa-apa dalam hatinya kecuali mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas ini kita dapat lihat, ya, kita dapat muhasabah, iaitu ikhlas itu apabila dipuji atas kebaikan kita, dan apabila dikeji ataupun orang memandang serong kepada kita, kita tidak terkesan apa-apa. Puji pun begitu juga hati kita, keji pun begitu juga. Itu tanda ikhlas. Begitu juga yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa ikhlas itu apabila kita di belakang orang dan di hadapan orang ketika kita bersendirian ataupun kita berada di khalayak masyarakat atau orang ramai, maka amalan kita sama saja. Ya, apabila kita berada di depan orang, ya, amalan kita macam tu, di belakang orang tu macam tu juga. Maksudnya insya-Allah, ya, kita tidak terkesan oleh pandangan ataupun ulasan ataupun penilaian orang lain. Sebab itu saya katakan selalu, ikhlas itu apabila kita tidak takut dikatakan tidak ikhlas. Ya. Ikhlas itu ialah apabila kita tidak takut. Apabila ada orang mengatakan kamu tidak ikhlas, maka tak terkesan berjiwa kita, sebab bukan orang itu yang kita harap penilaian dan penghargaannya. Lawan kepada ikhlas ada 3. Inilah musuh dalam kehidupan kita, yang mana kalau ada 3 perkara ini, dia akan menjejaskan keikhlasan dan akan menjejaskan ibadah dan akan menjejaskan kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Apa dia? Yang pertama, riak. Riak itu apabila kita beramal, kita nak menunjuk, mempamerkan, itu yang dikatakan visual. Riak itu kita nak tunjukkan kepada orang yang kita beramal. Maka nilaian pada riak ataupun syirik kecil ini ataupun syirik dalam ibadah ini tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, apabila ada sum'ah. Sum'ah ni, kalau riak tu visual, sum'ah ni audio. Kita suka mendengar pujian orang, ya. Walaupun mungkin ketika beramal tu kita tidak mempamerkannya, tetapi ada bila orang membicarakan, oh kita ni rajin solat, kita ni rajin berderma, kita ni orang baik, pendakwah yang disukai ramai, penulis yang hebat, maka waktu tu kita rasa suka dengarnya. Suka mendengarnya, waktu kita terlalu suka dan mencari pujian-pujian yang kita nak dengar daripada orang lain. Ini yang dikatakan sum'ah, tertolak juga amalan kita.
Dan yang ketiga yang paling bahaya dan paling sukar untuk kita hadapi ialah ujub. Ujub ni berkaitan takjub ataupun kita heran diri. Ya, kita rasa amalan ini daripada diri kita sendiri, kerana kekuatan kita, ya, kerana ilmu yang ada pada kita, maka waktu itu juga tertolak. Amalan-amalan ini semuanya dapat kita berbuat, dapat kita laksanakan kerana taufik dan hidayah daripada Allah, bukan kerana kekuatan kita. Sebab tu diingatkan oleh kalam hikmah yang pertama daripada Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam ialah jangan kita iktimad ataupun jangan kita bersandar kepada amalan-amalan kita. Kerana amalan itu hakikatnya bukan daripada kekuatan kita, tetapi amalan itu semata-mata, ya, datang daripada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, ya, kita nak rasakan sungguh-sungguh, ya, bahawa kita beribadah bukan kerana riak, bukan kerana ujub dan bukan kerana sum'ah. Okey, seterusnya ialah bagaimana kita nak dapat ikhlas. Bagaimana kita nak dapat ikhlas? Ya, kerana ikhlas ni suatu yang sangat berharga, ya, yang mana dalam sebuah mafhum sebuah hadis bahawa ikhlas ini rahsia dalam rahsia Allah. Ikhlas ini rahsia dalam rahsia Allah. Ya, bila dikatakan rahsia dalam rahsia Allah, yang empunya amal, yang beramal tu pun dia tak tahu ikhlas atau tidak. Contoh, ketika saya bercakap ataupun ketika saya sedang berbicara dengan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari ketika ini, dan ketika saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan mendengar bicara saya dalam ruangan ilmu ini, ya, kita cuba ikhlas. Tetapi kita tidak boleh confirm bahawa kita sudah ikhlas. Tak ada siapa yang boleh confirm. Jadi saya sendiri, saya tidak tahu apakah ketika saya bercakap ni ikhlas atau tidak. Sebab itu, kalau kita tak tahu hati kita ikhlas atau tidak, hati kita sendiri ni, yang punya hati ni, kita tak tahu kita ikhlas atau tidak, apatah lagi kita nak tebak ataupun kita nak nilai keikhlasan orang lain. Jadi tak bolehlah kalau kita katakan, aku tengok muka dia pun aku tahu dah orang ni tak ikhlas. Cara dia jalan pun aku dah tahu dia ni tak ikhlas. Tak boleh macam tu, ya. Kalaulah kita tidak boleh membaca ataupun kita tidak boleh menilai hati kita sendiri ikhlas atau tidak, apatah lagi kita nak tebak ataupun kita nak menghukum keikhlasan yang ada pada orang lain. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa ikhlas ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang yang Allah sayang. Ya. Hadis daripada hadis yang sama, iaitu ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah, dan Allah akan beri kepada orang yang Allah sayang. Subhanallah, ya. Kalau Allah sayang, Allah akan bagi seorang tu sifat ikhlas. Ya, baik. Hari ini kita tak merasakan ikhlas itu satu aset yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita tidak memburu ikhlas. Bahkan kita tidak mencari pun ikhlas. Ataupun kita kadang-kadang ada antara kita yang tidak ambil pusing ataupun kita tidak cakna apakah ikhlas atau tidak dalam kehidupan kita. Tetapi ikhlas ni suatu yang sangat bernilai di sisi Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri, ya, kepada seorang yang benar-benar Allah sayang. Baik, ya. Kalau begitu, ya, kalau kita nak ingin tegaskan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita harta, kita hari ini, ya, gaji kita ataupun perniagaan kita bertambah maju, berkembang, ya, walaupun dalam suasana COVID-19 sekarang ni, tapi ada orang yang dapat berjuta-juta melalui keuntungan berjuta-juta ringgit Malaysia, ya, dalam perniagaan internet gitu. Oleh kerana kita dah dapat berjuta-juta, confirm Allah sayang aku? Belum tentu. Belum tentu. Ya, memang itu adalah rezeki daripada Allah, memang itu anugerah daripada Allah, itu amanah daripada Allah, tetapi belum tentu Allah sayang. Kerana apa? Kerana harta juga Allah beri, ya, kepada orang yang Allah sayang, ya, dan Allah juga bagi harta kepada orang yang Allah benci. Contohnya, ya, Abdul Rahman bin Auf, Allah sayang. Contohnya Nabi Sulaiman AS, ya, Allah sayang, Allah bagi harta kepada Abdul Rahman bin Auf, ya, Allah bagi harta kepada Zubair ibn al-Awwam, Allah bagi harta kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum, ya, semua tu orang kaya-kaya belaka, ya, antara 10 ahli syurga, 7 daripadanya atau 6 daripadanya ialah jutawan. Mereka dapat harta. Tetapi
Allah juga bagi harta kepada Qarun yang Allah benci. Begitu juga Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ini juga kaya raya kalau kita tengok. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, jika Allah bagi kaya, belum tentu Allah sayang, kerana Allah bagi harta dan kekayaan kepada orang yang Allah sayang, betul, tetapi Allah beri juga kepada orang yang Allah benci. Yang ini jadi anugerah, yang ini jadi istidraj, ya. Jadi belum tentu lagi. Baik, kita kata sekarang ni pangkat kita naik, kita dapat kuasa, ya, kita dapat kedudukan yang tinggi. Yang ini menyebabkan manusia hari-hari bergaduh. Kalau kita ialah kerana nak merebut jadi pemimpin, ya. Dan kita dapat jadi pemimpin. Bila kita kata dia dapat pemimpin, inilah bukti Allah sayang. Belum tentu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri juga, ya, kekuasaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah menguasai, ya, kota Mekah, kota Madinah, dan juga penempatan Islam atau negara Islam yang expanding, yang berkembang, ya. Allah bagi kuasa kepada Nabi Sulaiman, Allah bagi kuasa kepada Nabi Daud alaihi salam, ya. Allah bagi kuasa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang dapat meruntuhkan empire Parsi. Memang itu tanda bagaimana Allah sayang kepada mereka. Tetapi Allah juga bagi kuasa kepada Firaun, ya. Allah juga bagi kuasa kepada Namrud. Jadi kalau Allah bagi kuasa, belum tentu Allah sayang, kerana ada orang yang Allah sayang bagi kuasa, tetapi juga kepada orang yang Allah benci. Rupa yang cantik belum tentu. Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab, adalah ratu cantik, ya, tetapi dia dapat rupa bukan tanda Allah sayang. Ya, begitu juga kalau kita tengok Nabi Yusuf, satu lelaki yang segak, yang juga dia beri rupa yang cantik. Jadi rupa-rupanya bila Allah Subhanahu Wa Taala hanya bagi ikhlas, yang itu bukti Allah sayang, ya. Kalau Allah campakkan ke dalam hati kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala anugerah ke hati kita sifat ikhlas, insya-Allah itu confirm Allah sayang. Kenapa? Kenapa? Ya. Kerana kalau kita tengok harta, kuasa dan juga rupa ni akan musnah, tetapi ikhlas akan kekal. Itu pertama. Ya, kalau kita tengok akan kekal. Di dunia Allah akan bela orang yang ikhlas, ihfazullah yahfaz, Allah jaga dia, ya. Di akhirat nanti dengan keikhlasan dia ada qalbun salim, yang mana qalbun salim ini dinilai tinggi oleh Allah. Tetapi sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang mana orang yang ikhlas, ya, nilai ikhlas itu sangat tinggi. Yang pertama, seperti mana saya kata di peringkat awal tadi, ya, bahawa ikhlas adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita, ya. Manusia ini kalau dia ada satu Tuhan saja dalam hidup kita, dan Tuhan itu Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ada kekuatan dalam dirinya, ya. Kenapa? Dia akan rasa terikat dengan Allah, dan seorang yang terikat dengan Allah bebas daripada yang lain. Yang itu kebahagiaan. Sebab itu yang dikatakan orang yang ikhlas ni hanya mengabdikan kepada Allah. Saya teringat apa yang dikatakan seorang oleh tentera Islam, ya, yang dikatakan dia pergi berkata-kata kepada Rustum, Jeneral tentera Parsi waktu itu. Dia kata, aku datang untuk membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia, untuk menghambakan diri kepada Allah. Yang itulah kebebasan yang sebenarnya. Dan ikhlas itu bebas. Ikhlas itu bebas. Kenapa saya katakan ikhlas itu bebas? Kerana orang yang ikhlas, dia mudah menjalani kehidupan ini tanpa terkongkong, tanpa terbelenggu, tanpa terikat dengan kehendak-kehendak yang lain. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala. Dia kata apa Dr. Yusuf Qaradawi? Masalah manusia di dunia ni bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi masalah manusia di dunia ni kerana terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak Tuhan. Justru kalau kita lihat para rasul dan para nabi datang, ya, para rasul khususnya ialah untuk membenteras bukan sifat etis, bukan tidak ada bertuhan. Tetapi kalau kita tengok sejarah perjuangan para rasul, datang adalah untuk menghapuskan syirik. Syirik ni apa? Di samping mengatakan ada Tuhan, okey, mengabdikan Tuhan yang sebenar, ada juga tuhan-tuhan lain yang dalam kehidupan ini, ya. Jadi sebab tu dikata kafir Quraisy, yang dikata kafir yang musyrikin. Musyrikin tu orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, dikatakan orang yang berjaya dalam hidup ini ialah orang yang dapat membuat keputusan, apa saja keputusan, dengan tepat dan cepat. Apabila kita dapat buat satu keputusan dengan tepat, dengan cepat,
maka kita akan berjaya dalam hidup, kerana hidup antaranya ialah seni untuk membuat keputusan. Baik, bagaimana orang yang ikhlas akan dapat membuat keputusan dengan tepat dan cepat dalam hidup? Contoh, saya bawa contoh katalah seorang wanita nak keluar daripada rumahnya, dan waktu itu dia sedang memilih pakaian. Dia memilih pakaian. Katalah dia ada banyak pakaian dalam almari bajunya, almari pakaiannya, maka dia tengok baju yang pertama. Dia kata, baju ni saya suka tapi suami saya tak suka, jadi tak jadi pilih. Baju yang kedua pula, suami suka, saya tak suka, tak jadi pilih. Yang ketiga, suami suka, saya suka, tapi bos tak suka, tak boleh pula. Yang keempat, saya suka, suami suka, bos suka, tapi kawan-kawan mah tak suka. Akhirnya susah kan dia nak buat keputusan. Daripada satu baju ke satu helai, payah dia nak buat keputusan. Tetapi cuba orang yang ikhlas, yang memburu hanya cinta Allah. Dibuka almari baju, satu baju tu dia nampak tutup aurat, bersih dan sebagainya, terus ambil. Jadi mudah buat keputusan. Kalau yang tadi mungkin mengambil masa setengah jam, ini mungkin dalam masa 3 minit saja boleh buat keputusan. Jadi dia boleh buat keputusan dengan tepat dan cepat. Baik, mengikut pengalaman ahli-ahli psikologi, mengikut kajian mereka ialah di dalam sehari 24 jam, manusia tidak kurang membuat 200 keputusan. Sama ada keputusan yang kecil daripada nak makan apa, nak bangun tidur pukul berapa tadi dan sebagainya, sampailah keputusan yang besar-besar, nak memilih pekerjaan, nak memilih kawan, nak membuat satu projek dan sebagainya. Keputusan yang besar-besar daripada keputusan kecil 200. Dan kalau dalam 200 keputusan itu dia boleh buat dengan tepat dan cepat, dia akan berjaya. Jadi tahulah kita bahawa orang yang ikhlas akan mendapat kejayaan. Kerana apa? Dia boleh buat keputusan dengan tepat dan cepat kerana dia ada satu Tuhan je dalam hidup. Saya teringat satu ketika ditanya kepada seorang yang terkenal, orang yang berjaya lah, figur yang berjaya. Dia ditanya, apakah rahsia kejayaan dia? Apakah rahsia kejayaannya? Dia berjaya. Dia berkata, saya tak tahu rahsia kejayaan, tetapi saya tahu rahsia kegagalan. Rahsia kegagalan ialah apabila kita cuba menyukakan hati semua orang. Jadi kalau kita try to please everybody, maksudnya apabila kita cuba menyukakan semua orang, akan berakhir semua orang akan tak suka kita. Waktu itu kita akan gagal, kerana network kita akan hancur, akan putus. Jadi bayangkan kalau seorang tu boleh membuat keputusan dengan tepat dan cepat, dia akan berjaya dalam kehidupannya. Itu yang penting. Ikhlas adalah pertama yang saya katakan, sumber kejayaan dan juga kemenangan di dalam hidup, kerana orang yang ikhlas dapat buat keputusan dengan tepat dan cepat. Baik, yang kedua ialah ikhlas adalah sifat ibu kepada sifat mahmudah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dikata ikhlas ini core values, nilai trust. Nilai trust ini, apabila kita ada nilai trust ini, dia akan mencambahkan ataupun dia akan membuahkan nilai-nilai yang lain. Contohnya, kalau kita ada ikhlas, daripada ikhlas kita datang pemurah. Sebab orang yang ikhlas, dia orang yang dekat dengan Allah, dia merasakan harta yang ada padanya, duit apa je aset yang ada padanya, bukan semata-mata anugerah, tetapi itu amanah. Dia tahu, kalau harta ini cukup hisap, ini cukup haul, dia perlu mengeluarkan 2.5% sebagai zakat. Kemudian apabila ada lebih lagi, dia keluarkan hibah. Kemudian ada kekayaan, dia akan buat wakaf dan sebagainya. Sebab apa? Orang yang ikhlas, dia boleh jadi pemurah. Jadi daripada ikhlas, melahirkan pemurah. Baik, Dan orang yang pemurah ni, dia mengharapkan harta itu menjadi miliknya yang sejati. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Saidina Ali, bahawa harta yang kamu belanjakan di jalan Allah, itulah harta kamu yang sejati. Kalau kita pegang saja harta hari ini dalam bank berjuta-juta, dalam aset kita berjuta-juta ataupun bilion lah, tapi tak dibelanjakan ke jalan Allah, kalau kita mati, harta itu tidak kita miliki lagi. Tetapi harta yang dibelanjakan ke jalan Allah, itulah menjadi harta kita yang sejati. Yang ini ikhlas melahirkan pemurah. Ikhlas juga akan melahirkan sifat pemaaf. Cuba tengok, bila orang yang ikhlas, dia inginkan keampunan daripada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, bagi orang yang tidak mahu memaafkan kesalahan insan, Allah tempelak. Apakah dia tidak mahu keampunanku, kata Allah. Jadi rupanya orang yang ikhlas, dia boleh menjadi seorang yang memaafkan kesalahan orang lain, dia boleh jadi pemaaf kerana dia mengharapkan
keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita menyerulah diri kita dan juga yang lain supaya kalau ada kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ataupun pasangan hidup kita, maka maafkanlah. Kerana dengan memaafkan kesalahan orang itu, insya-Allah kita akan dapat keampunan Allah. Datang daripada mana sifat pemaaf? Datang daripada ikhlas juga. Ikhlas menyebabkan kita berani menghadapi hidup ini. Kerana orang yang ikhlas takut kepada Allah, dan bila orang tu takut kepada Allah, seluruh makhluk akan takut kepadanya. Jadi ini penting. Jadi orang yang ikhlas ini ialah orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada rasa takut dan dia tidak ada rasa duka cita terhadap hal-hal dunia. Kerana di dalam hatinya Allah, maka apabila Allah besar, segala-galanya kecil. Apabila Allah ada di hatinya, dia takut kepada Allah, dia akan berani menghadapi kehidupan ini. Jadi ikhlas adalah ibu kepada sifat mahmudah. Ya Allah, beruntungnya orang yang ikhlas ni. Apabila ada ikhlas, datang pemurah. Apabila ada ikhlas, datang berani. Apabila ada ikhlas, datang pemaaf. Apabila ada ikhlas, datang qanaah, datang syukur dan sebagainya. Jadi ikhlas adalah ibu kepada sifat mahmudah, seperti mana takabur ibu kepada sifat-sifat mazmumah. Baik, yang ketiga, kenapa ikhlas ni perlu kita cari dalam hidup, dan kita akan nampak impak ikhlas di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah dan kehidupan kita sebagai khalifah di dunia dan juga lebih-lebih lagi di akhirat. Yang ketiga ialah ikhlas adalah perisai kepada tipu daya syaitan. Syaitan ni innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Syaitan ini sudah mendapat satu kebenaran daripada Allah untuk menyesatkan manusia. Dia boleh berusaha. Dan kalau kita lihat, syaitan ini suatu musuh yang sangat kreatif dan inovatif. Saya teringat satu ketika saya berada di Timur Tengah waktu itu, saya terdengar satu kuliah daripada seorang syekh. Dia kata, hendaklah kita tiru syaitan. Tiru syaitan. Terkejut orang. Kenapa? Tiru syaitan. Dia melanjutkan, hendaklah kita tiru syaitan tentang kreatif dan inovatifnya dalam menyesatkan manusia. Syaitan adalah terlalu kreatif, terlalu inovatif, dan syaitan adalah musuh yang tidak pernah tidur untuk menyusahkan manusia. Baik, cuba bayangkan, beginilah pengalaman syaitan, betapa banyaknya pengalaman yang dia miliki. Syaitan yang menyebabkan datuk kita Nabi Adam AS dan nenda kita Siti Hawa AS terkeluar daripada syurga, sampai sekarang hidup lagi. Jadi dia dah tahu dah fi'il ataupun sifat-sifat manusia. Kalau yang ini, dia ni tak gairah dengan wang, tetapi dengan wanita, dia goda melalui wanita. Yang ini mesti kata dia tak nak wanita, dia tak mau dengan dengan harta, tetapi dia gila kuasa. Maka syaitan masuk melalui jalan kuasa untuk menyesatkan manusia. Baik, kalau kita bayangkan dengan satu tamsilan, syaitan ni boleh nampak kita, betul? Kita tak boleh nampak syaitan. Jadi syaitan, kita nak berlawan dengan syaitan, musuh kita yang nyata, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Jadi bayangkan seorang peninju yang ditutup mata sedang bertarung dengan peninju yang buka mata. Macam mana agak-agak? Siapa yang menang? Tentulah peninju yang buka mata. Ini satu, kalau kita tengok. Subhanallah, kita tak akan mampu melawan syaitan. Dengan pengalamannya, dengan konsistennya, dengan istiqamahnya yang untuk melakukan kejahatan, dengan kreatif dan inovatifnya untuk menyelesaikan manusia, kita tak akan mampu melawan syaitan. Jadi, tapi syaitan, kita perlu berdepannya. Kita boleh kena tangani. Caranya macam mana? Inilah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau kita nak melawan tipu daya syaitan, kita jangan lawan dia, tetapi kena akrab dengan tuan punya ataupun pencipta syaitan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Cara akrab kita kepada Allah melalui ikhlas. Sebab itu dalam Quran, bila syaitan berjanji untuk menyesatkan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, illa mukhlasun, kecuali orang yang ikhlas tidak akan dapat ditipu daya oleh syaitan. Contohnya sekarang, ketika kita berjalan, tiba-tiba kita dikejar oleh seekor anjing yang besar, yang garang. Kalau ikut kedrat kita, tidak akan mampu kita dapat berdepan dengan anjing ini.
Tetapi rupa-rupanya di hujung sana kita lihat tuan punya anjing. Maka kita panggil tuan punya anjing, kita baik dengan tuan punya anjing, maka tuan punya anjing itu insya-Allah akan memanggil anjingnya. Jadi kita terselamat. Sebab itu dia katakan jangan kita lawan syaitan tetapi berlindung dengan Allah. Ya, berlindung dengan Allah, tuan punya pemilik ya segala makhluk. Di sini selalu saya katakan ya, satu ayat yang selalu, satu ungkapan yang selalu saya ulang-ulangkan. When God is your friend, who is your enemy? Ya, apabila kita akrab dengan Allah, maka waktu itu tidak siapa pun dapat musuh yang dapat menghancurkan kita. Kerana apa? Kita sudah sandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tiga. Ya, pertama saya dah katakan tadi, ikhlas adalah sumber ya kejayaan dan ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup kita. Pertama, yang kedua, ikhlas adalah ibu kepada sifat mahmudah, dan yang ketiga, ikhlas adalah perisai daripada kepada musuh kita, perisai daripada musuh yang nak menghancurkan kita, itu syaitan. Jadi subhanallah, sebab itu apabila Allah bagi kita ikhlas, kita akan dapat kebaikan. Bukan saja kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Baik, saya sambung mafhum sebuah hadis tadi, bahawa rahsia ya ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah, yang kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala apabila sayang seseorang itu, Allah bagi dia sifat ikhlas. Baik Jadi masih lagi dalam tajuk besar, iaitu bagaimana kita nak mendapat ikhlas. Ialah bagaimana kita nak mendapat ikhlas ni suatu yang sukarlah kalau Allah mudahkan. Tetapi ada kaedahnya yang kita perlu lalui. Itu yang dikatakan memburu ikhlas. Bukan menunggu ikhlas. Mencari ikhlas. Bukan menanti ikhlas. Jadi saya ingin mengutarakan satu hadis yang terkenal. Hadis ini sering dibacakan, iaitu hadis tentang itqan. Mafhumnya hadis ini daripada riwayat Baihaqi rahimahullah taala, dalam mengatakan hadis ini mafhumnya ialah Allah sayang kepada seseorang apabila seorang itu melaksanakan suatu amalan ataupun satu kerja dengan itqan. Allah sayang pada seorang yang melakukan satu kerja ataupun satu amalan, dalam konteks ini ibadah lah, sama ada ibadah asasnya, ibadah sunatnya, ibadah umumnya, dia laksanakan dengan itqan. Itqan itu apa? Memperelokkan amalan itu. Memperelokkan amalan itu maksudnya begini tuan-tuan. Bila kita kata memperelokkan amalan itu, selalu dikatakan amalan yang elok ini mesti kita lihat daripada tiga sudut. Ini dalam biasalah tiga sudut. Dia ada yang pertama efektif, dia ada 3 E. 3 E. E yang pertama efektif, berkesan. E yang kedua efficient, ataupun dia dengan cekap, dan yang ketiga etik ataupun dengan etika. Baik. Saya terlebih dahulu saya ingin menegaskan bahawa apabila kita katakan itqan ini dalam kita beramal, artinya amal tu sama ada ibadah asas. Saya contohkan ibadah asas ni solat. Kemudian dalam ibadah sunat ni saya buat contoh sedekah. Dan yang ketiga ibadah umum. Apa yang dikatakan amal soleh, ini kerja kita lah. Kerja kita dalam agensi kerajaan ke, secara berniaga ke, ataupun dengan agensi swasta. Baik, yang dikatakan kita melaksanakan kerja tu dengan itqan, artinya kita melaksanakan kerja solat tu, kita laksanakan dengan kita memperelokkan, menghiaskan solat itu. Bukan selamba, bukan kita buat seperti melepas batuk di tangga, tidak. Begitu juga apabila kita bersedekah dengan harta yang paling elok, dengan memperhiaskan sedekah kita. Saya teringat satu cerita bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, bonda kita, itu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia nak memberi dirham ataupun dinar kepada bersedekah kepada orang lain, dia terlebih dahulu akan melumur dinar itu ataupun duit itu dengan minyak wangi. Jadi orang pun hairanlah, sebelum bagi kepada orang miskin, belum jadi kepada orang fakir, bagi kepada orang yang fisabilillah, dia lumur dengan minyak wangi bagi. Jadi orang bertanya kepada Siti Aisyah,
kenapa duit ini ataupun duit kepingan dinar atau kepingan dirham itu dilumur dengan minyak wangi. Kata, kamu tidak sedarkah bahawa yang aku berikan itu kepada Allah? Maka bila aku berikan kepada Allah, aku akan beri yang terbaik. Maksudnya bukan saja nilai wang itu, tetapi wang itu wangi, misalnya kata. Jadi begitu juga kita lihat bagaimana korban antara dua, Qabil dan Habil. Korban Habil diterima kerana dia memberi yang terbaik, manakala Qabil dia memberi hasil taman yang dah tak berapa elok dibagikan kepada Allah. Jadi kita kena beri yang terbaik. Sama ada amalan itu dalam bentuk fizikal amalan itu, kalau dia sedekah, kalau dia harta, ataupun dalam bentuk khidmat. Kita buat khidmat, services, servis yang terbaik. Bagi itu sedekah. Yang ketiga, kerja kita melaksanakan dengan itqan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, di sini satu perkara yang ingin saya tekankan, satu perkara yang penting. Sekiranya seorang isteri dia menjalankan peranannya seperti peranan isteri yang seperti mana yang telah ditunjukkan oleh syariat. Dia taat kepada suaminya, dia setia kepada suaminya, dia jadi pemimpin kepada rumah tangganya disusun dengan baik, perbelanjaannya, makanannya dan sebagainya diuruskan dengan baik, betul? Bukan itu saja, suami isteri ini memberi belayan yang baik kepada suaminya, memberi pandangan-pandangan yang meyakinkan suaminya, dengan memberi belayan emosi ketika suaminya keletihan ataupun mengalami kegagalan dalam hidup, ataupun mengalami ujian dalam hidup. Saya tak kata kegagalan lah, ujian dalam hidup. Jadi isteri ini membelai perasaannya, bagi pemikiran, jiwanya dan sebagainya. Akhirnya suami itu kata pada isterinya, saya sayang awak sebenarnya. Saya sayang awak. Sebenarnya pada waktu itu, isteri itu bukan saja disayangi oleh suaminya, tetapi ia juga disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah dalam sebuah organisasi, ada majikan, ada pekerja. Waktu itu majikan ini menjaga sungguh-sungguh hak pekerjanya. Gajinya diberikan, motivasinya diberikan, kemahiran latihan dibagi. Bukan saja itu, dijaga ibadahnya. Ada majlis fardu ain, majlis agama, ilmu-ilmu diberikan kepada pekerjanya. Jadi pekerja itu tidak dilihat sebagai mesin menghasilkan duit, tetapi dilihat pekerja itu sebagai seorang sahabat, yang perlu dijaga maslahat dunia dan akhiratnya. Waktu itu apa yang jadi? Pekerja-pekerja akan menyayangi majikan itu. Waktu itu pekerja mengatakan, saya sayang sungguh kepada majikan saya ni, yang memberi segala keperluan, yang menjaga segala manfaat yang diberikan waktu itu. Sebenarnya waktu itu, dengar majikan itu bukan saja disayangi oleh pekerjanya, tetapi majikan itu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam satu negara yang besar, contoh, kalau kita lihat pemimpin itu oleh kerana prihatin dan bukan saja dia ada simpati ni memahami kesusahan rakyat, tetapi dia ada empathy, merasai kesusahan rakyat. Jadi pemimpin bertungkus lumus berfikir untuk bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat. Pemimpin yang selalu bersama dengan rakyat, pemimpin yang mendengar degup ataupun rasa kesusahan dan apa yang dialami oleh rakyat. Pemimpin yang bijaksana, yang menghasilkan program-program yang dapat memberi satu pulangan yang baik kepada rakyat. Dan waktu itu pemimpin ini bukan saja menjaga soal-soal dunia, ekonomi rakyatnya, tetapi pemimpin ini juga mendidik, memimpin soal-soal akhirat anak buahnya ataupun rakyatnya. Sebab pemimpin yang sebenar bukan saja memberi kebaikan kepada rakyatnya di sudut duniawi, tetapi pemimpin yang baik mesti berusaha untuk menyelamatkan rakyatnya daripada siksaan api neraka. Jadi dia tengok soal-soal kerohanian, soal-soal amalan, soal-soal iman, takwa, akhlak yang ada di kalangan rakyat. Waktu itu dia sangat disayangi. Sebenarnya waktu itu dia bukan sahaja disayangi,
bukan saja disayangi oleh rakyatnya, tetapi dia disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dalam kehidupan ini, ya, buatlah yang terbaik. Kita bukan saja disayangi oleh makhluk, tetapi kita akan disayangi oleh Khalik. Jadi inilah maksud saya tadi, kita melaksanakan satu kerja itu dengan itqan. Baik, saya bawa contoh, ya, seorang pekerja lah melaksanakan kerja. Kita faham melalui perbincangan khususnya dalam buku saya 7 langkah untuk membaiki diri ini, ya, dalam insya-Allah dalam perkongsian kita dalam seminar bagaimana kita nak baiki diri yang akan dilaksanakan insya-Allah pada bulan Oktober nanti, ya. Kita akan terangkan bagaimana ibadah itu, konsep ibadah itu terbagi pada 3 kan. Ibadah asas yang dikatakan contohnya solat, ibadah sunat yang dikatakan sedekah tadi, saya dah buat contoh. Sekarang tibalah masanya bagaimana saya nak menerangkan kerja kita. Sama ada kerja kita sebagai penjawat awam, kerja kita sebagai pegawai kerajaan, kerja kita sebagai doktor frontliner ataupun jururawat ataupun bomber ataupun anggota keselamatan ataupun angkatan tentera, polis dan sebagainya yang sekarang ni berada di barisan hadapan untuk berdepan dengan COVID-19 sekarang ni yang kita tengok. Kerja-kerja kita juga tu satu ibadah. Satu ibadah. Yang mana ibadah itu ada nilai akhiratnya. Bukan saja kita dapat gaji, tetapi kita dapat pahala kalau kita niatkan kerana Allah dan menempuh syarat-syarat yang akan saya bincangkan dengan dalam seminar baiki diri nanti. Ya, katalah ikhlasnya ada dan syarat-syarat ditempuh. Waktu itu frontliner kita bukan saja mendapat ganjaran bonus daripada kerajaan, tetapi akan dapat anugerah yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat ikhlas. Ya. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak dapat ikhlas? Okey, tadi saya dah katakan Allah sayang seorang tu Allah bagi ikhlas. Dan Allah sayang seseorang tu apabila itqan. Betul Jadi rupa-rupanya kita kena ataupun perlu melaksanakan satu kerja itu dalam konteks ini ibadah umum iaitu kerja kita. Tak kira lah kerja kita boroh ke, doktor ke, jurutera ke, accountant ke ataupun apa-apa, kita laksanakan kerja itu dengan itqan. Bila kerja kita dengan itqan, maka Allah sayang. Sebab kata hadis tadi, Allah cinta ataupun Allah sayang seseorang yang apabila dia melaksanakan kerja itu dengan itqan. Maka apabila kita melaksanakan kerja dengan itqan, maka Allah sayang. Dan saya kaitkan dengan hadis tadi bahawa apabila Allah sayang, Allah bagi ikhlas. Jadi artinya laksanakan kerja kita dengan itqan, maka Allah akan berikan kita keikhlasan. Baik, kerja yang itqan ialah kerja yang baik, kerja yang elok. Kalau saya tadi refer kepada ilmu-ilmu yang soal agama, mari kita lihat dalam soal management, ilmu management. Bagaimana ciri-ciri kerja yang itqan? Kalau mengikut formula yang selalu yang diberikan, kerja yang itqan ni ada, tengok Q1 campur plus Q2 campur Q2 plus A, campur A is equal to C. Q1 dengar campur Q2 campur A sama juga C. Inilah kerja yang itqan. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan apa dia Q1. Q1 ialah kerja yang berkualiti. Kerja yang berkualiti ni ada cirinya. Pertama, faster, cepat. Yang kedua, cheaper. Cheaper itu murah ataupun menjimatkan, tetapi outputnya tinggi. Kemudian better. Kerja yang dibuat itu lebih baik. Kemudian safer. Kalau kerja itu melibatkan soal-soal keselamatan, kerja itu selamat. Dan kerja itu inputnya sedikit dan outputnya banyak. Artinya itu productivity. Itulah kerja yang berkualiti, Q1. Itu tanda kerja yang itqan ialah dia ada ciri yang nombor pertama, kerja tu berkualiti. Q1 tadi, better lebih baik, faster lebih cepat, cheaper lebih menjimatkan dan safer lebih menyelamatkan, input sikit, outputnya tinggi. Ini Q1. Dan ditambah dengan Q2. Q2 ni ataupun Q yang kedua ni adalah quantity. Kerja tu di samping berkualiti tadi, kerja tu banyak. Dalam mana-mana organisasi ataupun dalam mana-mana keadaan, dalam organisasi kita ada 2 bentuk kerja.
Satu, kerja yang rasmi, kerja yang tidak rasmi. Kerja yang rasmi ni kerja yang ada di dalam job spec kita. Yang mana di situ ada KPI-nya, ada ganjaran bonus nak berikan, kenaikan pangkat. Itu yang kerja yang rasmi. Manakala dalam organisasi ada kerja yang tidak rasmi. Kerja yang tidak rasmi ni kerja yang apabila kita laksanakan tidak ada penilaian untuk dinaikkan pangkat ataupun ditambah gaji, tetapi dia akan meningkatkan nilai diri kita sebagai manusia. Contoh kalau dalam bahasa Inggerisnya kerja yang akan memberi gaji ini kerja yang berbentuk self promotion. Self promotion ni diri yang akan dinaikkan gajinya, pangkatnya, ini self promotion. Manakala kerja yang tidak rasmi ini dikatakan kerja yang berbentuk self improvement. Self improvement ini kita nilai kemanusiaan kita akan tinggi. Contoh apabila kita lalu daripada nak pergi ke pejabat tingkat atas, kita lalu tangga, kita tengok di tangga tu ada sampah. Maka kita ambil sampah tu, kita masukkan dalam tong sampah. Contoh, itu kerja yang tak rasmi. Ataupun kita yang paling akhir keluar daripada bilik mesyuarat, kita tengok lampu masih menyala, pendingin hawa dingin masih lagi terbuka. Maka kita yang paling akhir, kita tutup lampu padam, hawa dingin kita tutup dan sebagainya. Itu menjimatkan, betul Jadi itu ada apa? Kerja yang berbentuk self improvement ataupun self promotion. Itu adalah kerja yang berbentuk self improvement, menaikkan nilai kita. Dalam kita bekerja, tiba-tiba kita dapat terima kawan kita kemalangan, maka kita dengan rela hati, dengan sesungguhnya hati, kita buat derma kilat. Kita buat donation. Orang ni bagi, kemudian kita buat ziarah, kita bagi. Tak ada nilai apa-apa di dalam organisasi, tak dinilai untuk naik pangkat dan gaji, tetapi kerja itu meningkatkan nilai kemanusiaan. Baik, apa kaitan dengan kuantiti tadi? Orang yang bekerja secara itqan, dia bukan sahaja fokus kepada Q1, iaitu kerja yang berkualiti, tetapi dia fokus juga kerja tu berkuantiti. Artinya dia melaksanakan kerja yang wajib, yang rasmi itu dia buat, kerja yang tak rasmi, self improvement pun dia buat juga. Jadi dia banyak kerja. Sebab orang yang kerja yang itqan ni, dia sentiasa melihat semua tempat adalah ladang pahala. Yang ini boleh dapat pahala. Dia melihat semua tempat sebagai sejadah ibadah. Sejadah ibadah dia. Maksudnya dia boleh taat. Sama ada di surau, ataupun di masjid, ataupun di dalam kerja-kerja di organisasi dia. Jadi, sebab itu kerja dia banyak. Q1, Q2. Dan yang ketiga, plus ataupun campur A. A apa dia? A adalah yang dikatakan attitude ataupun adab. Walaupun kerja dia banyak, walaupun kerja dia berkualiti, tetapi dia tidak meminggirkan adab. Tutur katanya, tingkah lakunya memikat. Maksudnya dia bukan saja ada high-tech, kemahiran yang tinggi, tetapi dia ada high-touch. Sentuhan kemanusiaan, ada kasih sayang, ada kemesraan. Subhanallah, orang ini sangat memikat. Dan akhirnya sama juga C is equal to C. Q1 plus Q2 plus A is equal to C adalah compensation, pampasan, ganjaran. Jadi kalau dalam ilmu management, seorang yang ada Q1, Q2 plus A is equal to C, dia layak dapat kenaikan pangkat, dia layak dapat bonus, dia layak dapat KPI yang tinggi dan ganjaran yang tinggi. Tetapi apabila kita bekerja atas dasar ibadah kepada Allah, dengar God, quote and unquote, is our CEO. Allah, quote and unquote, Allah adalah CEO kita, CEO. Jadi artinya, kalau majikan dunia ni nak bagi pampasan atau ganjaran, Allah lagi nak bagi ganjaran. Allah nak bagi ganjaran yang lebih baik daripada harta. Allah nak bagi ganjaran yang lebih baik daripada pangkat. Apa dia ganjaran itu bernama? Yang sangat bernilai, yang menjadi topik kita pada kali ini apa dia? Ikhlas. Maka Allah akan bagi ikhlas. Sebab itu kerjalah kita dengan itqan, dengan baik-baik, dengan perpelok kerja kita, insya-Allah kita akan mendapat ikhlas. Jadi itqan dulu, baru ikhlas. Sembayang dengan itqan, sedekah dengan itqan,
bekerja dengan itqan, insya-Allah Allah akan campakkan ikhlas dalam hati kita. Jadi di sinilah saya katakan dalam sesuai dengan tajuk kita, kita hendaklah memburu ikhlas dengan bekerja dengan baik. Bukan kita menunggu soal ikhlas datang. Jadi ada dua pandangan dalam soal ikhlas ni bila saya terlibat dalam program-program latihan. Lebih kurang dah 25 tahun. Hampir 280 buah organisasi ya selama 25 tahun. Ada orang berpandangan tentang ikhlas ni dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka merasakan ikhlas dulu baru kerja baik. Ikhlas dulu, kita dah ikhlas, betul-betul mengharap daripada ganjaran Allah, baru kerja kita baik. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang mengatakan kerja baik dulu, baru ikhlas. Saya tak tahu ikhlas atau tidak, tapi saya cuba buat kerja dengan memenuhi SOP, saya buat kerja dengan adab, saya tadi akhlak, saya buat kerja dengan kuantiti yang banyak. Manalah tahu nanti Allah bagi ikhlas. Jadi ada dua pandangan ya. Pertama, ikhlas dulu baru kerja baik. Yang kedua, kerja baik dulu baru ikhlas. Mana pandangan yang lebih tepat? Ya, dua-dua ada kebenarannya. Yang pertama, ikhlas dulu baru kerja baik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu binniyat. Maksudnya, sesungguhnya amal itu bermula dengan niat, Ya, itu dalam teks. Tetapi dalam konteks, dalam aplikasi yang kita bincangkan pada pada kali ini ialah bagaimana seorang itu dia perlu laksanakan kerja dengan baik, kemudian dengan kerja dengan baik itu dia menggamit datangnya ikhlas. Jadi saya kira kalau kita lihat dalam konteks, yang kedua ni lebih tepat. Ya, ingat ya. Yang pertama, ikhlas dulu baru kerja baik. Yang kedua, kerja baik dulu baru ikhlas. Jadi pada saya cenderung untuk mengatakan yang kedua ni lebih tepat, iaitu kerja baik dulu baru ikhlas. Sebab kita tidak boleh menunggu ikhlas. Kita perlu memburu ikhlas. Kita tidak boleh menanti ikhlas, tetapi kita mesti mencari ikhlas. Jadi serupa juga keadaannya dengan orang. Ada orang mengatakan, tak tahulah daripada mana idea yang dia dapat. Dia kata, saya selagi saya tak khusyuk, selagi itulah saya tak solat. Apa? Harapan dia tak solat tu sampai akhir tu. Sebab dia nak tunggu khusyuk baru solat. Sepatutnya, kita jangan tunggu khusyuk untuk solat, tetapi solatlah untuk kita dapat khusyuk. Artinya, ya, jangan kita tunggu kita jadi baik untuk melakukan kebaikan, tetapi lakukanlah kebaikan untuk kita jadi baik. Sekali lagi saya tegaskan ya, jangan tunggu kita jadi baik baru kita nak melakukan kebaikan, tetapi kita naklah lakukan kebaikan untuk kita jadi baik. Setengah orang bila dikatakan kenapa tak berdakwah, ya, saya tak ada ilmu. Ya, saya pun masih lagi akhlak saya buruk. Ya, memanglah kalau nak ukuran gitu saya sendiri, ya, dan saya kira ramai orang yang sependapat dengan saya. Saya tak ada ilmu, saya masih lagi jatuh bangun untuk jadi baik. Tapi apakah itu menjadi satu halangan untuk saya menyeru kepada kebaikan? Tidak. Ya, sebab ya, cara kita nak jadi baik ialah dengan melakukan kebaikan. Ya, ada satu keadaan pernah saya berdepan ya. Ustaz dia kata, saya takkan pakai tudung Ustaz. Saya takkan menutup aurat selagi saya tidak menjadi wanita solehah. Hai, ini tertipu. Sepatutnya jangan kita tunggu jadi wanita solehah baru kita nak tutup aurat. Tetapi kita tutup aurat dulu untuk menjadi wanita yang solehah. Betul ya? Jadi ini penting supaya kita tak tertipu ya, dengan tipu daya syaitan balik tadi. Ya, oleh kerana dia tahu ikhlas ni susah, dia disusah-susahkan. Ya, supaya nanti kita tidak beramal. Ya, jadi sepatutnya kita buat, insya-Allah kita buat, walaupun kadang-kadang ada sikit sum'ah. Kita buat juga walaupun kadang-kadang ada riak sedikit. Ya, kita buat juga kadang-kadang ada ujub. Ya, kita tahu, kita dah belajar ujub, sum'ah dan tadi riak tadi. Dia sedang menyerang hati kita sekarang. Contoh saya ketika bercakap, apakah saya akan berhenti? Tidak. Ya, sebab apa? Kita ambil hukum asal, iaitu menyampaikan kebaikan ini adalah satu yang dipuji oleh Allah, yang nilainya tinggi di sisi Allah. Betul tak? Ya? Jadi begitu juga contohnya ya. Kita masuk ke dalam masjid, kita nak solat tahiyatul masjid. Ya, ataupun kita nak solat sunat lah katakan. Kemudian ada ramai orang. Ramai orang kita kata, kalau aku solat nanti riak pula aku, kan? Akhirnya kita tak solat. Salah. Ya? Satu salahnya ialah beramal untuk manusia salah,
Ya, meninggalkan amal kerana manusia pun salah juga. Jadi pegang hukum asal. Hukum asalnya ialah apabila masuk ke dalam masjid, kita dituntut ataupun disunatkan untuk solat tahiyatul masjid. Maka hukum asalnya sunat, maka kita buatlah. Walaupun ada riak, ada wujud dan sebagainya, cuma riak dan wujud bila menyerang, ya, kalau jatuh contoh, macam jatuh satu benda lah atas pakaian kita ni, ya, kita tepis cepat-cepat. Jangan biar lama. Riak ni kita lawan. Ya Allah, apa yang aku harapkan daripada manusia, contoh, ya, kalau kata sum'ah datang, ya Allah aku tak ada, ya, dan sebagainya. Waktu itu jangan kita belai. Datang benda tu kita layan, kita suburkan. Waktu tu amalan kita jadi habaan mansurah sajalah, jadi debu-debu yang bertembangan, ya, tak ada nilai. Tapi kalau dia diserang, kemudian kita lawan, diserang, kita lawan, itulah yang dikatakan mujahadah. Selama mana kita tidak jemu bermujahadah, selagi itu kita tak kalah. Tapi kalau kita mengalah dalam mujahadah, itu kita akan menjadi kalah. Jadi memang kita sering kalah, tapi jangan mengalah. Mujahadah ni kena berterusan. Memang susah nak jadi hamba Allah yang baik. Lebih-lebih lagi nilai ikhlas tu begitu tinggi, memang sukar untuk kita mencapainya. Sebagai akhir, saya ingin membawa satu kisah yang terjadi kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, menyatakan hasrat kepada sahabat-sahabatnya, pada orang kelilingnya, bahawa dia nak mengarang satu kitab Muwatta'. Muwatta' ni himpunan-himpunan hadis, ya, untuk dimuatkan dalam satu kitab. Jadi kawan-kawannya yang lain ataupun orang di sekeliling kata, apa lagi kita perlu satu kitab Muwatta' yang lain, sebab kitab Muwatta' ni dah banyak dah. Maksudnya orang lain dah buat banyak juga kitab-kitab hadis macam ni lah. Dia kata, jadi kalau Imam Malik buat, ini akan mengulang saja atau mengulang saja apa yang telah dibuat oleh orang-orang sebelumnya ataupun orang yang semasa dengannya. Tapi Imam Malik memberi jawapan. Dengar ya jawapannya. Apa kata Imam Malik? Keikhlasan itulah yang akan berkekalan. Keikhlasan itulah yang akan berkekalan. Akhirnya dia buat. Bila dia buat, bayangkan ya, dia buat kitab tu, tulis dan sebagainya, dia bagi baca, orang ni setuju, orang setuju. Daripada persetujuan orang tu namanya Muwatta', artinya kitab yang dipersetujui. Boleh faham ya? Jadi benarlah sampai sekarang, ini zaman kita, zaman Imam Malik dah jauh lah. Sampai sekarang kalau orang merujuk kepada Muwatta' aja, orang tidak merujuk kepada Muwatta' yang lain, tetapi merujuk kepada Muwatta' Imam Malik. Memang keikhlasan berkekalan. Itu satu yang kita belajar. Yang kedua ialah bagaimana Imam Malik memburu keikhlasan yang berkekalan ini. Dia memburunya dengan itqan. Cuba tengok ya. Imam Malik ialah dia mengambil masa untuk menyusun kitab ini, Muwatta' ini 40 tahun. 40 tahun. Saya pernah ditanya berapa lama menulis buku. Saya kata buku yang paling lama saya menulis ialah setahun. Itulah dua buku, iaitu Celik Mata Hati dan juga 7 Langkah Membaiki. Ini lebih kurang begitulah ya. Tetapi Imam Malik bayangkan 40 tahun. Cuba kita tengok dia. Dia menulis, dia menghafaz hadis ya, di luar kepala je, offhand orang kata, sebanyak 100,000 hadis. 100,000 hadis dengan sanad dan riwayat. 100,000 hadis. Subhanallah. Hafaz. Kemudian dia saring. Daripada 100,000 hadis tu disaring jadi 10,000 yang benar-benar sah ataupun sahih. Daripada 10,000 itu disaring lagi menjadi 5,000. Daripada 5,000 itu disaring, difilter lagi, ditapis lagi. Hinggalah dalam kitab Muwatta', mengikut pembacaan saya, ada 1,720 hadis saja. Artinya saring demi saring. Bukan setakat itu. Setiap dia nak tulis, dia berwuduk, dia istiqarah. Subhanallah. Artinya Imam Malik mendahului itqan dan juga untuk memburu keikhlasan tadi. Benarlah apabila dia melaksanakan dengan itqan dan digabungkan dengan sifat keikhlasannya, maka itu yang berkekalan. Jadi rumusannya ialah sikit ya, setengah minit lagi sebelum 1 jam kita berhenti insya-Allah. Jangan menanti ikhlas, tetapi carilah ikhlas. Jangan menunggu ikhlas, tapi burulah ikhlas. Bermulalah ya, burulah ikhlas dengan melakukan amalan yang terbaik. Insya-Allah tugas kita ialah itqan. Tugas kita ialah melaksanakan satu kerja dengan itqan. Ikhlas itu hak Allah yang nak memberikan. Insya-Allah sekiranya kita menguruskan tadbir kita dengan baik, iaitu itqan, insya-Allah Allah akan mentakdirkan
atas tadbir kita suatu yang baik, iaitu Allah berikan kita keikhlasan, insya-Allah. Wabihi wallahu alam. Segala yang baik sekiranya ada itu datang daripada Allah, pasti ada kekurangan, kelemahan, kecacatan itu daripada saya sendiri, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dikatakan hidup ini penat, mari berehat dengan solat, ya. Jadi kita akan bincangkan tentang solat. Bagaimana solat memberi kekuatan pada kita apabila kita diuji daripada soal-soal dalaman ataupun soal-soal luaran. Bagaimana solat menjadi silah ataupun hubungan antara kita dengan Allah. Bagaimana solat dapat memberi kekuatan pada jiwa kita untuk melalui jalan mujahadah, ya. Memang dia kata jalan mujahadah ni bukan mudah untuk kita lalui. Perlu bertempur, berperang senantiasa dengan hawa nafsu kita, dengan syaitan, dengan musuh-musuh luaran, dengan bi'ah ataupun suasana yang tidak Islamik. Tetapi sekiranya kita dapat kekuatan hasil daripada bekalan hidup, iaitu solat, kita akan kuat, insya-Allah. Selalu dikatakan, selalu saya kongsikan dalam buku tulisan ini pun, when God is your friend, who is your enemy? Ya, apabila kita akrab dengan Allah, tidak ada musuh yang dapat merosakkan kita. Sebab itu solat adalah suatu yang kita lihat solusi ataupun jalan penyelesaian bagaimana kita nak akrab dengan Allah. Dalam solat ada sujud, wasjud waqtarib, artinya sujud dan mendekatlah. Bagaimana dikatakan bahawa masalah kita dan jalan penyelesaiannya hanya jaraknya antara dahi dengan tempat sujud kita. Jadi apabila kita sujud, kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan tersingkap hijab-hijab yang menjadi penghalang untuk kita melihat punca masalah dan jalan untuk menyelesaikan masalah. Itu bekalan. Tentu saja apabila kita sudah ada bekalan, tentu dalam perjalanan menuju Allah ni tidak mudah. Tentu ada halangan-halangan, tentu ada hambatan yang sama ada datang daripada musuh luaran kita ataupun musuh dalaman kita. Sebab itu kita kena bincang, satu penghalang yang besar dalam hidup kita ialah dosa. Ya, dosa adalah racun dalam kehidupan kita. Yang mana kalau kita lihat dosa adalah hijab untuk kita mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa adalah racun yang membinasakan hati kita, dan kita akan lihat di sana apakah jenis dosa yang sering kita lakukan, sama ada secara sedar ataupun tidak. Kita akan bincangkan bagaimana jalan untuk kita bertaubat daripada dosa-dosa, dan insya-Allah kita akan lihat bagaimana dosa yang menyebabkan kita menangis lebih baik daripada kebaikan yang menimbulkan rasa takabur. Kita akan bincangkan soal dosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan hati kita, memberi rezeki untuk kita, bagi kita melalui program seminar Baiki Diri ini yang akan dijalankan secara live, ya, 4 siri sepanjang bulan Oktober nanti, insya-Allah.